Salam sejahtera, salam pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk teman-teman semua yang sempat melayari ruangan ini. Apa khabar saudara kamal zaman? Anda orang pertama yang muncul bersama dengan Fu Wei. How are you Fu Wei? Fu Wei. Hai. Saudara Mizi Aziz, apa khabar Mizi? Rupanya di Manjung semalam teruk ribut melanda. Ada rumah yang kena timpa pokok besar-besar. Berdoalah kita agar kampung kita itu sejahtera dan tidak dilanda oleh ribut yang teruk. Begitu juga dengan saudara Jambaria Abdullah. Apa khabar saudara? Saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Mustafa Ilyas. Apa khabar saudara? Saudara Nur Maria. Apa khabar puan? Muhammad Sani, Zulkifli, AG Kenit Lazim. Ini rasanya abang Kenit Lazim rasanya daripada Sabah ni. Tak silap saya lah. Maafkan saya kalau saya salah ya. Sama ada abang Kenit Lazim ini sama ada di Sabah atau di Sarawak. Begitu juga dengan Abu Nems, Ripin, Saudara Azhar Abdullah, Azizan Hakim. Waalaikumsalam. Seven Wahab bro. Hai. Saudara Thomas Tan, Saudara Busu Aro Rupiah Kasim, Siti Zubaidah Muhammad Anafiah, Joka, Abdul Hadi Syarif, Zainura Arif, Hashim Alias, Zabidah Harun serta teman-teman yang tak sempat saya santuni. Saya mohon maaf. InsyaAllah malam nanti saya tengoklah apa yang dapat saya pakai, saya gunakan dalam saya memberi pencerahan malam besok ya saudara. Baik, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku dalam kedudukan negara kita hari ini. Hari ini adalah hari yang ke-553 negara kita diserang oleh virus corona. Khamis 23 September 2021. Nampak gayanya. Yang nampaklah ada sedikit pengurangan sebab semalam 14,000, hari ini 13,754. Dah masuk hari kedua. Suasananya agak susut sedikit. Alhamdulillah. Semoga warga kita sentiasa terus berusaha memutuskan jaringan virus corona ini. Saudara, jumlah hari ini adalah 13,754, menjadikan keseluruhan warga terkumpul yang dijangkiti oleh virus corona adalah 2,156,678 orang. Bukan sedikit saudara, 2 juta lebih dah. Berdoalah dan berusahalah supaya kalau boleh cukup-cukup lah tu. Jangan sampai meningkat kepada angka 3 juta pula. Kematian saya masih tidak dapat. Saya tak tahulah apa alasan kenapa pihak Kementerian Kesihatan masih mau menyembunyikan jumlah kematian. Kita tak tahu. Sepatutnya mereka memberi tahu, mewawarkan supaya memberi kesedaran. Bukan nak menakutkan rakyat. Atau nak menyembunyikan kegagalan ke, saya pun tak tahu. Kalau tengokkan dari segi graf yang jangkitannya dah berkurangan, tapi kita juga nak tahu bagaimana tentang kematian, sebab ada juga waris-waris kita yang turut meninggal dunia kesan daripada jangkitan ini. Jadi saya haraplah pihak Kementerian Kesihatan dapat merubah fikiran mereka supaya dapat mewawarkan berapa jumlah kematiannya saudara. Baik, di Perlis nampak gayanya tiba-tibanya Pak Nazil 2 hari berturut-turut meningkat. 3 hari lepas 23 saja, tapi semalam naik 97 dan hari ini terus mencanak. Negeri yang kecil tetapi angkanya tinggi, iaitu 113 orang warga Perlis yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Di Kedah bagaimanapun nampak gayanya ada tanda-tanda susut. Semalam 1007, hari ini 783. Begitu juga di Pulau Pinang, cek. Alhamdulillah ada susut. Semalam 1224, hari ini 1052. Begitu juga di Perak, Yub. Alhamdulillah. Walaupun kena ribut teruk, tapi semalam 1490, hari ini 844. Berusahalah kita menjaga kebersihan diri kita, menjarakkan penjarakan sosial, dan kalau tiada keperluan tak usah keluar rumah lah ya. Di Selangor juga ada susut. Semalam 2,414, hari ini 1,985. Tetapi di wilayah nampak gayanya naik sedikit. Daripada 338 kepada 383.
Di Putrajaya juga susut daripada 30 kepada 14. Tetapi di Negeri Sembilan naik pula tu daripada 170 semalam. Dah 2 hari berturut dia naik daripada 127 semalam 170 dan hari ini 175. Tetapi di Melaka alhamdulillah susut. Mungkin dah ada dengar perbalahan di Dewan Negeri tadi, maka susut hari ini. Sebab semalam 313, hari ini 292. Di Johor masih lagi ada tanda-tanda peningkatan. Sebab semalam 1880, hari ini dia naik balik 1913, saudara. Tetapi di Pahang juga nampak gayanya ada peningkatan yang agak ketara di Pahang. Sebab daripada 688 dia melonjak kepada 869. Semalam dia dah susut tu daripada 707. 4 hari lepas 779. Tapi hari ini dia melonjak kepada 869. Ini di negeri Pahang, saudara. Di Terengganu alhamdulillah disusut daripada 852 kepada 664. Di Kelantan juga nampak gayanya ada sedikit kelegaan, tapi angkanya masih ribuan. Sebab semalam 1573, hari ini di Kelantan 1264. Cik, Mek, Saing, Abeh, Aweh, jagalah kebersihan kita ya. Di Sabah nampak gayanya meningkat balik daripada 1199, hari ini 1629. Dan Labuan juga ada peningkatan daripada 3 kepada 8. Begitu juga di Sarawak. Semalam 1712, hari ini 1766. Sebab itu saya katakan negeri masih lagi negeri-negeri yang bersempadan dengan Laut Cina Selatan masih lagi belum ada kelegaan. Jadi anda yang berada, yang tinggal di Kelantan, di Terengganu, di Johor, di Pahang, di Sabah dan Sarawak, sentiasalah menjaga kebersihan diri, berusahalah kita ya. Saudara Asyad, PRU dah nak dekat tu. Sabar. Saudara Kamal Bahari, percentage number yang positif menurun 43%. Vaccinated 57%. Ya, saudara Kamal Bahari, cuma kita tak dapat angka kematian. Kerana hari ini hari yang ke-23 bulan September ini, jumlah jangkitan adalah keseluruhannya adalah 410,424. Untuk bulan ini saja, saudara. 410,424. Mudah-mudahan dia akan terus berkurangan dan kalau boleh terhenti saat itu sajalah. Itulah laporan yang dapat saya berikan berhubung dengan virus corona. Kita pergi sedikit tazkirah yang pendek untuk sebagai panduan kehidupan kita. Ya, untuk pendoman bagi diri saya dan juga sahabat-sahabat semua. Kerana sepatutnya kita berusahalah untuk membersihkan hati kita. Hati perlu bersih, hidup tenang dan sentiasa bahagia, saudara. Saudara, jangan kita cari salah orang. Kerana salah sendiri banyak pun kita tak sedar. Dan jangan kita menghina orang lain. Kerana Allah tidak pernah menghina kita. Dan jangan kita membuka aib orang. Kerana Allah menyimpan aib kita sampai ke hari akhirat. Jangan sesekali kita memperlekehkan orang. Kerana Allah menghargai setiap usaha hamba-Nya. Jadi kalau mereka dalam keadaan susah, jangan kita perlekehkan, saudara ya. Dan jangan kita mengata orang. Sebab mana tahu satu ketika nanti orang yang kita kata itulah yang akan menolong kita dalam kesusahan. Oleh itu, jangan kita sakitkan hati orang kerana doa orang yang terinaya itu adalah mudah dan juga dimakbulkan oleh Allah SWT. Saudara, jangan juga kita bangga dengan amal ibadat kita kerana hanya Allah saja yang tahu amal tersebut sama ada diterima ataupun tidak. Dan jangan kita sombong dengan apa yang kita ada. Kerana Allah boleh menarik pada bila-bila masa saja. Jadi sebab itu saya selalu berpesan pada diri saya, diri teman-teman, jangan kita sombong, jangan kita bongkak dengan kuasa yang kita ada. Kerana kalau Allah SWT nak tarik sekejap saja. Saya jangan pula kita bandingkan orang lain dengan kita. Kerana Allah memberi rezeki setiap orang itu berbeza-beza. Dan jangan kita sedih dengan kekurangan yang kita miliki. Kerana Allah tahu apa yang terbaik untuk umatnya, saudara. Jadi ingatlah, saudara, hati yang bersih sentiasa diberkati dan dirahmati Allah oleh Allah SWT. Tazkirah pendek itu saya mengharapkan dapat menjadi pedoman kita,
tauladan kita. Dan apa pula kata Cikgu Hibil? Ini mutiara kata sahabat saya Cikgu Hibil. Saudara Hibil Hassan mengirim, terima kasih Cikgu Hibil, saban hari menghantar kiriman kepada saya untuk berkongsi mutiara katanya. Kata saudara Hibil, matahari bersinar setelah badai pergi. Selalunya ada pemecahan bagi setiap masalah. Dan tugas setinggi dari jiwa adalah untuk bergembira. Ini kata-kata daripada Ralph Waldo Emerson yang dipetik oleh saudara Hibil Hassan. Artinya saudara, bila sahaja matahari bersinar, maka badai pun akan berlalu. Jadi selalunya setiap masalah itu ada penyelesaiannya, ada pemecahannya. Dan tugas tertinggi dari jiwa kita adalah untuk sentiasa bergembira. Jangan kita bersedih dengan apa yang kita alami saudara, ya. Itulah keadaannya. Terima kasih saudara Hibil Hassan, saudara Isa Ismail, saudara Puan Salbiah Omar. Ya, begitu juga Rusinin, apa khabar di Sabah ni? Jaga-jaga sikit Rusinin. Nazram Ramli, saudara Zizi, saudara Samsul Anwar. Okey saudara, usai pencerahan tentang apa ini sedikit tazkirah dan mutiara kata, apa lagi? Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau kita berbelanja tanpa had, negara bakal muflis. Sebab itu saudara, kita menuntut agar pimpinan sentiasalah menjaga ataupun berbelanja seadanya. Jangan berbelanja berlebih-lebihan. Sebab itu, tapi saya tengok di Parlimen hari ini belum pula dibincangkan tentang perbelanjaan dan sebagainya saudara. Begitu juga dengan kumpulan wang simpanan pekerja, masih belum ada kenyataan berhubung dengan permintaan kita RM10,000 secara tuntas. Moratorium pun nampak gaya masih lagi dalam perbincangan. Nampak gaya seperti ke laut aja. Walaupun pengumuman pimpinan negara molek-molek. Tak tahulah saya. Saya tajuk perbincangan kita malam ini, tak mungkin bersatu. Apa yang tak mungkin bersatu? Kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, terbangnya rendah si burung bayan, tepi kali sentiasa berada. Wakil sudah diberi kepercayaan, sayang sekali mandat dinoda. Itulah, kita dah beri kepercayaan kepada pimpinan, kepada mereka untuk menjadi wakil kita sebagai wakil rakyat, tetapi kepercayaan yang kita berikan itu dinodai oleh mereka. Kata Pak Nazir lagi, janji bertemu pagi hari, kawan sekolah tiba menggapai. Tiada ilmu menjadi menteri, berdepan masalah terkapai-kapai. Ini saya yakin bahawa Pak Nazir melihat apa yang berlaku di Parlimen. Mereka yang jadi bergelar menteri dan sebagainya, lain orang tanya, lain dia jawab. Macam hari ini, orang bertanya tentang vaksin, tentang ubat untuk menyelesaikan masalah virus corona. Menteri Kesihatan jawab lain. Jadi akhirnya kita pun nak bengong jugalah sama saudara, ya. Bagaimanapun saya dapat juga kiriman saudara Arjuna Jebis yang menghantar kiriman, dia pun nak berpantun juga. Kata saudara Arjuna, indah warnanya burung jelatik, terbang di awan berkicau-kicauan. Jangan dilacur kuasa politik, kelak tinggal kenangan zaman. Jadi beliau mengingatkan pimpinan supaya mereka jangan menodai setiap kuasa politik yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Terima kasih saudara Arjuna, terima kasih Pak Nazir yang tidak sunyi-sunyi, tidak henti-henti menghantar kiriman kepada saya untuk kita berkongsi. Sebelum kita memberi pencerahan, kita berpantun, tapi pantun mereka dengan bahasa yang indah dan menegur mereka juga dengan bahasa yang indah. Sebab itu, saya harus memberi peringatan bahawa mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan yang dilakukan. Saya tidak bertanggungjawab. Ingat saudara, kalau nak pakai sepenuhnya. Main sekat-sekat ni, itu saudara harus memikul tanggungjawabnya kalau ia lari daripada maksudnya. Dan jika ada orang komen dan sebagainya, maka itu adalah urusan anda. Saya tidak bertanggungjawab. Ya, ini adalah pencerahan politik. Saya mesti mengingatkan, ini adalah pencerahan politik di mana fakta-faktanya saya buat kajian, saya membaca, saya menatap
boleh katakan saban malam, apa yang ada dalam media sosial, apa yang ada media arus perdana, juga perbualan saya dengan teman-teman, sama ada pemimpin, wakil rakyat, atau pimpinan-pimpinan parti dan sebagainya. Saudara, dan prinsip kita adalah we must agree to disagree. Saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau pandangan saya ini sesuai dengan anda, terimalah itu sebagai pandangan, pencerahan dan nasihat. Kalau saudara tidak setuju, tak ada masalah. Kalau ingin pencerahan, ingin membentuk lebih lanjut lagi, boleh hantar kiriman pada saya. Cuma saya mengharapkan agar janganlah kita menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sopan. Sebab saya kadang ngeri tengok bila ada digunakan bahasa-bahasa yang pelik-pelik. Saudara, pula dah ada gangguan. Sekejap saudara. Tak maaf saudara, ada sedikit gangguan. Apa nak buat? Biasalah saudara bila bagi pencerahan ni, kerana anak-anak macam-macam lah. Pintu terkunci lah, itu inilah ya saudara. Dan ingin saya nyatakan sebab saya tengok dalam wall kadang-kadang sama-sama kita berbalah. Saya tengok, tapi yang rajin menulisnya saudara Rizal Endau dari Rompin. Beliau menulis macam-macam, tapi kadang-kadang berbalah pula dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Saya nasihatkan kalau boleh jangan sampai kita berbalah, kita lupa tentang tanggungjawab kita, tentang matlamat kita. Matlamat kita adalah perjuangan kita untuk bangsa kita, untuk parti kita. Kita sekarang ni kena terima hakikat bahawa walaupun Perdana Menteri datang daripada UMNO, tapi bukan kerajaan UMNO. Kena sedar dirilah kita saudara, nak buat macam mana. Berusahalah supaya dalam pilihan raya akan datang UMNO dapat memerintah. Kalau tidak, lihatlah pencerahan apa yang akan saya nyatakan sebentar nanti saudara. Baik, hari ini saya cukup kurang senang bila tengok Minah Mat Saleh ni daripada Sarawak Report, saudara Claire Rewcastle Brown. Dia bila dah nak dibicarakan di Terengganu, dia cabut lagi ke luar negeri, dia balik ke negeri asalnya di England. Sebab itu saudara, kita jangan mudah percaya dengan orang luar yang datang mengadu domba kita, menulis macam-macam, membuat persepsi, dan juga kadang-kadang melontarkan pandangan-pandangan mereka yang saya lihat tidak ada kejujuran. Sebab bila Mahkamah Magistrate di Kuala Terengganu telah mengeluarkan waran, kerana hari ini sepatutnya ada perbicaraan apabila dia menuduh ataupun dia mengheret sama. Dulu yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Terengganu, sepatutnya dia kalau berani datanglah, kenapa lari? Dan memanglah bila dia berada di England, memang undang-undang di England tidak bolehlah kita nak bawa dia datang ke sini. Dia bukan rakyat negara kita. Sebab itu hari ini perbicaraan berhubung tuntutan daripada Sultanah Nur Zahirah tidak dapat terlaksana, dan Magistrate Nur Diana Abdul Aziz telah mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan waran tangkap terhadap editor Sarawak Report Claire Rewcastle Brown. Bagi saya kita boleh keluar, tetapi dia dah ada kat England. Macam mana? Kalau dalam negeri kita sepatutnya kita bolehlah ditahan. Sepatutnya pegawai immigration, kalau orang yang ada kes begini yang masih lagi dalam negara kita ni, jangan kita bagi keluar. Sepatutnya lah. Tapi kalau kita tegas sangat dengan undang-undang kita, nanti kita pula diganggu oleh peringkat antarabangsa. Ini keadaannya. Cuma saya mengharapkan agar warga kita jangan mudah terpedaya dan jangan mudah percaya dengan apa yang mereka tulis, kerana mereka menulis kadang-kadang ada motif. Jadi isu yang paling besar yang ditulis oleh Claire dulu daripada sebelum pilihan raya adalah tentang YMDB dan sebagainya. Claire ni juga bermasalah di Sarawak. Dia menuduh macam-macam, tapi kita tak tahulah. Nak dibicarakan dia dah tak ada. Itu keadaan saudara. Jadi berhati-hati saudara bila kita menerima atau membaca, menatap tulisan orang yang dari luar. Semua kita je lah tahu negara kita. Sayangilah negara kita saudara. Jangan kita mudah percaya pada orang asing. Mereka belum pasti jujur dan ikhlas apa yang mereka lontarkan, kerana atas berselindung di bawah hak asasi kemanusiaan, kebebasan bersuara dan sebagainya. Memanglah di negeri kita ni mereka bolehlah tunjuk. Cuba negeri mereka, saya ingat tak kena gaya, hilang. Cuma kita ini
Sebab orang Melayu mudah menyantuni. Minah Mat Saleh ni pun datang, ada pula pemujanya. Itulah keadaan saya. Umur dah tua, dah 62 tahun. Dan saya hari ini nak menyantuni. Selepas cerita Minah Mat Saleh ni menyampah, saya tengok cerita dia tu, tak berani pun nak berhadapan dengan mahkamah kita di sini. Saya ingin menyantuni luahan hati seorang marhain. Saya nampak dia menghantar kiriman pada semua menteri-menteri, pada istana. Ini adalah merupakan luahan hati. Saya rasa elok saya nak baca. Sebab benda ini kalaulah pimpinan tak mau baca, tak mau dengar, terpulang. Tapi paling tidak untuk rakyat kita memahami bahawa dalam keadaan sekarang ni memang inilah keadaannya. Inilah gambaran yang berlaku di negara kita. Kata ini dia menunjukkan luahan hatinya kepada yang Berhormat Mulia Tengku Zafrul, Menteri Kewangan. Dia kata, Assalamualaikum Tengku Zafrul, maafkanlah saya buang masa yang berhormat sikit. Sama ada Tengku Zafrul nak dengar atau baca, tak tahulah saya. Dia kata ada sedikit kemuskilan, dan ingin mengharapkan ada jawapannya. Pertama, kenapa apabila kami nak keluarkan wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja kami, mesti ada banyak sangat birokrasinya? YB faham tak keadaan kami? Atau YB buat-buat tak faham? Ini kata ni marhain ni. YB, kami tak boleh nak tunggu lagi. Kami dah terdesak. Kami perlukan duit. Dan duit inilah duit kami. Banyak hal yang kami kena selesaikan. Macam YB tak apalah. Tiap-tiap bulan duit masuk. Senang aja nak bayar itu ini. Makan sana sini. Belanja rumah, barang-barang dapur dan sebagainya. Kami ni makan pun asal ada makan saja. Takkanlah kami nak upload kat FB atau dalam media sosial apa yang kami makan. Kejap lagi kalau semua rakyat marhain yang susah ini uploadkan ataupun menyiarkan gambar kami makan ikan masin, semua menteri pula menaikkan gambar mereka yang sama, konon makan dengan gembira. Kan kalau kami upload makan sayur bening pun, korang upload juga benda yang sama. Macamlah kes makan Maggi Mee dulu. Ingat? Kemudian katanya lagi, kami nak bagi tahu, tak perlulah nak tunggu berbulan-bulan ataupun tahun depan untuk bagi duit kumpulan wang simpanan kerja kami secara one off. Sampai masa tu nanti, entah berapa ramai lagi kah rakyat yang dah tak ada. Dah pindah ke alam barzah. Iyalah, bila tak cukup duit nak bayar macam-macam, memang stres. Dia naik ke kepala sampai tak boleh nak fikir. Tahu tak? Jadi anda semua pernah rasa ke kehidupan bila dalam keadaan tak cukup wang? Jadi untuk Menteri Kewangan kedua, dia pun menegur juga Menteri Kewangan kedua. Tolong jangan nak memandai-mandai kata bantuan kerajaan segala-gala bagai dah bagi kat rakyat. Ada yang tak dapat, tahu tak? Kalau yang dapat pun anda tahulah. Macam mana peningnya kepala masing-masing nak perbagaikan duit tu kepada beberapa keperluan. Memang pun bantuan yang diperoleh oleh rakyat bukan banyak mana. Nak diperbagaikan, tidak mencukupi saudara. Jadi katanya anda letaklah diri anda di tempat kami, wabi-wabi semua. Nasib anda bagaimana? Sebab anda sepatutnya berada dalam darjat yang tinggi. Tapi apakah anda memikir tentang kami? Kalau tak ada rakyat yang pilih anda, dapat ke anda semua berada di tempat yang anda duduk sekarang? Ingatlah, pilihan raya tak lama lagi. Benar. Sebab itu saya merasakan bahawa dalam pilihan raya akan datang, sukar untuk pimpinan-pimpinan yang ada hari ini untuk memujuk hati rakyat, untuk menggamit yakin rakyat. Saya pilihan raya di tangan rakyat tau. Bila rakyat pilih anda jadi wakil rakyat, maknanya tanggungjawab untuk jaga rakyat dan lindungi rakyat terletak di atas bahu anda semua. Jangan fikir tekak dan perut sendiri. Fikirkan rakyat ni yang dah tercekik, tunggu masa nak mati saja. Oh, marah betul saudara marah ini. Jadi maafkanlah, dia kata kalau coretan saya kali ini agak kurang sopan. Tapi dah penat. Dah penat dah katanya saya bersopan dalam setiap coretan saya. Anda semua buat tak tahu saja. Tak perlulah nak mengkaji itu ini. Kalau Amerika tu boleh bagi rakyat dia keluarkan kumpulan wang simpanan wang simpanan kerja sampai 100,000. Apalah salahnya kalau anda bagi rakyat keluarkan sedikit dari simpanan kumpulan wang simpanan pekerja kami. Masalahnya duit tu duit kami, duit rakyat yang kini sangat terbeban dan masalah sekarang ini. Jadi janganlah jadi manusia yang buta hati. Itu kiriman daripada saudara Marhain. Saya menyantuni tulisan ini kerana dia terasa di jantung saya.
Begitulah kehidupan rakyat sebenarnya. Saban malam saya menyuarakan. Tetapi pimpinan kadang-kadang buat tak tahu, seolah mereka tak mau fikir pun. Yang kita tuntut bukannya duit daripada kerajaan, duit kita, duit simpanan kita. Inilah masalahnya, saudara. Tak dapat tuan BRIM boleh dapat lepas PM Datuk Seri Najib dah tahulah laju sangat. Jangan kerana keperluan wasiwan pekerja kerajaan akan dihukum. Itu kata Zulkarya. Hanizam memang tak ada lah katanya. Sir Naif, I have always been PS supporter but I respect itu a real Malaysian. Nah, saya sebenarnya saudara Naif, saya menyuarakan pandangan rakyat. Tidak lain tak bukan niat untuk mencari nama dan sebagainya. I am not a politician, tapi saya a true UMNO members. Saya adalah warga UMNO, orang UMNO, saudara. Baik, saudara, dan hari ini saya mendapat laporan daripada Bernama. Sebab Bernama melaporkan, ini kenyataannya sebenarnya, saudara, iaitu 27% daripada ratusan ribu graduan sahaja yang dapat mencari pekerjaan. Jadi bila Bernama melaporkan hanya 73,400 ataupun 27% graduan Bumiputera dapat memenuhi peluang pekerjaan di sektor swasta yang ditawarkan sejak tahun 2020 berbanding 103,900 orang atau 40% pada tahun sebelumnya 2019. Itu menurut kajian daripada peneraju agenda Bumiputera ataupun teraju. Kajian teraju mendapati penurunan peluang pekerjaan kepada graduan Bumiputera antaranya berpunca daripada pengurangan peluang pekerjaan di pasaran sebanyak 29.3%. Jadi kalau diteliti, pengurangan tersebut memanglah berpunca daripada COVID-19 dan juga merudumnya ekonomi negara. Namun begitu, kita harus memikirkan bagaimana untuk nasib pelajar-pelajar kita yang masih lagi berada di Menara Gading. Ujung tahun ni keluar lagi 300-400 ribu. Sedangkan yang ada sekarang ni 200 ribu lebih menganggur. Yang tahun lepas pun menganggur. Jadi sebab itu sekarang ni saya melihat, saya tengok, saya amat bersimpati adik-adik kita, anak-anak kita yang menjadi membawa motosikal, menjadi pembawa makanan, pembawa surat, sedangkan mereka graduan, saudara. Satu hari tu saya pernah berehat seketika sambil minum. Saya tengok dia buat panda dengan Lamova tak silap saya. Saya tanya, adik ni dulu buat apa? Dia kata, tak ada, saya tak pernah kerja lagi. Dia kata, inilah kerja pertama saya. Jadi muda. Saya kata, ni belajar kat mana? Dia kata dia belajar di Universiti Melaya. Saudara akan terkejut, beliau belajar bidang kejuruteraan. Insinyur terpaksa menjadi penghantar makanan. Perkara ni memang macam tak boleh. Saya kata, I cannot brain. Negara kita maju, negara kita makmur, negara kita banyak sumber pendapatan, boleh berada dalam keadaan yang sebegini. Ini yang saya katakan, yang saya tak boleh terima. Walaupun memang kita tahu dalam keadaan ekonomi merudum, COVID-19, tetapi kenapa begini? Sebab itu saya katakan, puncanya lain tidaklah datang daripada kepimpinan. Sebab kepimpinan itulah yang merosakkan segala-galanya. Saudara, sebab itu menurut Presiden UMNO, dia kata untuk kali ini UMNO tidak mendesak kerajaan untuk mengadakan total lockdown kerana UMNO dah tahu bahawa ekonomi rakyat semakin tenat. Kalau kita minta lagi total lockdown sebulan, lagi teruklah sebab tak ada lagi punca makanan dan bantuan yang dijanjikan tidak kesampaian. Jadi menurut Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata kerajaan dahulu kita tuntut, kalaulah waktu itu diadakan total lockdown, kilang-kilang semua tutup dan sebagainya, tentulah benda ini dapat kita atasi. Bukanlah kita kata nak buat je kita ni kerja Tuhan, saudara. Tetapi kalaulah total lockdown itu dapat dilaksanakan lebih awal, sekitar waktu angka baru dalam 1,000, 2,000 jangkitannya, tiba-tiba bila kita tak nak lakukan total lockdown, maka berterusan, dan kita hanya melakukan total lockdown sekejap apabila angka sudah mencecah 5 angka, 14,000, 20,000 dan sebagainya. Dan ini keadaannya, saudara. Sebab itu bila saya bertanya dengan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, dia kata nak tuntut buat lockdown pun dalam keadaan sekarang ni,
apakah jaminan bahawa mereka, iaitu rakyat kita, warga kita ni cukup makannya, dan mereka akan terkurung lagi. Jadi sebab itu UMNO tidak menuntut total lockdown. Tetapi kalaulah pimpinan negara dapat menjanjikan bahawa bantuan sepenuhnya, sepatutnya kita adakan. Tapi bagaimanapun katanya tu, tengok dululah dalam masa 2-3 minggu ini, kalaulah keadaan mendesak, maka kita harus menuntut dan kerajaan harus memikul tanggungjawab ini. Ya saudara, itu keadaan berhubung dengan kesan daripada virus corona, kesan merudumnya ekonomi, bagaimana graduan kita, anak-anak muda kita langsung tidak mempunyai pekerjaan. Bukan di kota raya saja, ia juga menyangkupi di kawasan desa-desa, di kawasan luar bandar. Saya dapat kiriman ramai rupanya yang baru nak kahwin pun terpaksa menangguhkan tarikh perkahwinannya kerana tidak ada jaminan untuk mendapat peluang pekerjaan dan sebagainya. Nak cari nanti macam mana nak tanggung anak orang. Dan hari ini kita lihat pula, saya pergi sedikit di Dewan Undangan Negeri Melaka. Ingatkan, bolehlah adalah perbincangan bagaimana pimpinan di Melaka menyantuni rakyat Melaka. Rupanya tak habis lagi. Masih ada lagi perkataan-perkataan yang begitu celupar, cerita buduh babi pada nama dan sebagainya, bergaduh antara esko kerajaan negeri dengan ahli Dewan Undangan Negeri. Itu saya melihat pengurusi jawatan kuasa pembangunan usahawan dan koperasi, Datuk Nur Hizam Hassan Bakti. Dulu saya kena ingatlah bahawa beliau ni dulu biasalah dalam dewan terjerit-jerit, ingatkan dah jadi esko kerajaan negeri, itu dah berubah sikap, masih lagi. Jadi kecoh dewan itu. Sepatutnya Dewan Undangan Negeri Melaka digunakan bersidang untuk memikirkan masalah rakyat. Tapi masa dihabiskan begitu saja. Saya agak terpanggil, terkesan apabila speaker menegur mereka. Bila speaker kata, Yang Berhormat semua, kena ingat bahawa anda adalah mewakili ribuan rakyat di kawasan anda. Anda harus bersyukur kerana anda dipilih sebagai wakil rakyat. Anda seorang daripada ribuan rakyat. Tapi kalau ini sikap anda, ini perangai anda dalam dewan, ini anda mengkhianati harapan rakyat. Betul lah, saya rasa speaker Dewan Negeri Melaka juga rasa kecewa bila melihat pertelingkahan yang tak sepatutnya. Cabar-mencabar, orang ni derhaka, orang ni pengkhianat, orang ni kinzib, macam-macam. Saya tengok pun saya kata, tak habis-habis lagi. Dewan Parlimen, Dewan Negeri bukan tempat untuk kamu menunjukkan budaya seperti samsing dan sebagainya. Cukup-cukuplah. Kita mengingatkan bahawa adalah sesuatu yang akan disantuni. Kerana rakyat Melaka juga banyak terkesan. Tinggi. Jangkitan daripada virus corona itu tinggi. Jadi ramai yang tak ada pekerjaan. Bagaimanapun saya terima kasihlah pada Yang Berhormat Menteri Besar bila beliau memberi jawapan berhubung persoalan yang dibangkitkan oleh mantan Menteri Besar lalu tentang anugerah tanah dan sebagainya. Itu tanah yang diklaim ataupun yang ditambak semula laut dan sebagainya. Jadi katanya ini boleh mendapatkan pendapatan bagi kerajaan negeri dan sebagainya. Bagi saya tak apalah kalau benda itu dilaksanakan, matlamatnya untuk rakyat, matlamatnya untuk memajukan negeri, okeylah. Jadi saudara, tapi bersedialah sebagai pemimpin kerajaan negeri yang amat berhormat Datuk Sulaiman, bersedialah untuk menerima kritikan dan sebagainya. Sebab kita tak akan sunyi daripada segala kritikan warga. Tetapi yang saya kesalkan adalah perdebatan di negeri Dewan Undangan Negeri Melaka tidak membincangkan soal kehidupan rakyat. Kita nak tahu Dewan Negeri buat macam mana, bantuan untuk rakyat macam mana. Sebab itu dapatan saya, anak-anak muda di Melaka khususnya. Malam tadi ada 2-3 orang telefon saya dari Melaka. Dia kata kami kalangan anak-anak muda sekarang ni sudah semakin kesal lah. Dia kata kami sekarang ni untuk meneruskan sokongan pada pimpinan kerajaan rasanya tak ada lah, dia kata. Malah kami nak carilah mana-mana tokoh yang lain yang tempat kami bersandar. Ini kata anak-anak muda tak kurang daripada lebih kurang dalam 5 bahagian. Bahagian Kota Melaka, bahagian Lubuk Cina, bahagian Jasin dan sebagainya. Mereka menzahirkan kekecewaan. Saya nak memberitahu pada pimpinan Datuk Sulaiman, santuni anak muda. Sebab anak-anak muda ni ramai. Mereka akan, bila diwujudkan pengundi-pengundi baru, maka anak muda ini adalah merupakan undi penentu. Jadi jangan disisihkan mereka. Sepatutnya Dewan Undangan Negeri harus bersidang membincangkan masalah itu. Jadi itu di Melaka.
Saya ingatkan negeri Kedah, adalah perbincang, masih lagi berbolok-bolok. Orang ni kata begini, orang kata begini. Akhirnya masalah petani tidak disantuni. Kejadian banjir besar yang berlaku di kesan daripada pembalakan ataupun penerangan di Gunung Jerai tidak disantuni, yang mengakibatkan banjir besar yang berlaku di kawasan Yan dan sebagainya. Apa yang berlaku adalah tentang masalah peribadi ataupun perbalahan antara Yang Amat Berhormat Menteri Besar Saudara Sanusi dengan Mukris Mahathir. Cerita lain tak ada. Cerita ini yang membuatkan rakyat jelek. Kita meluat bila tengok keadaan begitu. Ceritanya lain tak ada, cerita songlap wang. Kerana menurut Yang Berhormat Datuk Sanusi, dia kata bahawa beliau mempunyai bukti nyata ada 4 slip kiriman wang sejumlah 13 juta. Wang itu adalah wang daripada Menteri Besar Incorporated MBI Kedah yang dihantar ke sebuah bank akaunnya di Kanada. Dan kejadian itu berlaku waktu Mukris menjadi Menteri Besar. Tapi dia tak ada pula kata Mukris yang memindahkan. Sebab itu sekarang ni perbalahan itu, bukti yang dimaksudkan, dia tunjuklah slip bank dia, pemindahan wang itu ke sebuah akaun di Barclays Bank di Kanada. Jadi dalam keadaan begini, sepatutnya saya rasa elok buat laporan pada SPRM. Elok buat laporan pada pihak polis. Biarlah mereka menyiasat sejauh mana benar siapa yang masukkan wang tersebut. Tentu ada orangnya. Pasti dapat dicek. Kerana kalau wang sejumlah 13 juta, negeri Kedah ni bukanlah besar sangat dia punya penghasilannya petani. Negeri yang terdiri daripada petani, kilang-kilang dulu adalah perwajar, dah lingkup pun. Kemudian apa lagi harapan kilang-kilang yang ada di Mergung, yang ada di Alostar lah, tempat lain. Jadi rakyat Kedah hidup dalam keadaan yang sukar, kesal daripada COVID-19, kesal daripada ekonomi begini, yang mereka harapkan bila kerajaan negeri boleh memberi bantuan baja, boleh memberi bantuan racun, boleh memberi benih-benih padi. Bagaimana? Sebab itu negeri jelapang padi. Saya mengharapkan ada perbincangan berhubung dengan tata kelola kerajaan negeri Kedah mentadbir untuk rakyat negeri Kedah yang terdiri di kalangan petani pesawah dan juga nelayan. Ini tidak. Begitu juga bagaimana nak mengatasi masalah di Langkawi. Orang dah buka, dah jadi pusat pelancongan. Bagaimana dengan keadaan di Bukit Malut? Kenapa dibiarkan di Langkawi itu? Kerajaan di bawah pentadbiran kerajaan negeri Kedah di Langkawi. Betul, Langkawi ada dia punya perbadanan dan sebagainya, tetapi kemasukan rakyat asing takkan tak boleh diselesaikan. Jadi masalah Dewan Negeri Kedah berbalah cerita 13 juta yang dipindahkan daripada akaun MBI, Menteri Besar Incorporated ini, ke Barclays Bank di Kanada. Mukris kata tak ada, tapi bila carian memang ada lah bank itu. Dan Datuk Sanusi dia tunjuklah. Jadi cabar menjabar antara mereka berdua. Bagi saya tak ada keperluan untuk dijadikan diambil masa begitu besar, sebegitu banyak, hanya memikirkan soal siapa curi siapa, siapa tipu siapa. Ini kita tak mau dengar. Kalau itu ada, Menteri Besar perlu buat laporan polis. Lepas itu wujudkan accounting. Jangan ni forensik accounting negeri. Kita ada kerana akaun pegawai kewangan negeri. Buatlah laporan SPRM dan sebagainya. Kita nak tengok kalau ada sesuatu kebejatan atau satu tindakan yang dilakukan mengkhianati sewaktu mereka mentadbir kerajaan negeri, maka dia bawa ke muka pengadilan. Tetapi itu tidaklah boleh dijadikan asas untuk meneruskan persidangan Dewan Negeri Kedah bergelut soal itu. Kita nak tahu tentang padi, tentang untung rakyat. Aduh, saya meluat saya tengok tu. Ini saya kata terang saudara. Saya mengharapkan adalah perbincangan. Sebab selama ni rakyat duk tunggu bila nak buka Dewan Negeri ni. Tak tahu ni mereka buat lagu mana. Jadi rakyat duduk dekat Kelab Mati Akai. Di Kedah tu dia panggil satu tempat, nama dia selalunya duduk pondok. Kadang petang-petang mereka minum kopi apa semua, dia panggil Kelab Mati Akai. Duduk menong situ, memikirkan untung nasib. Beginilah untung nasib rakyat yang tak sepatutnya berterusan begitu. Kita mengharapkan agar pimpinan mencari upaya bagaimana nak memajukan negeri. Sama ada di negeri Melaka, sama ada di negeri Kedah, begitu juga di negeri yang lain. Politik is politik. Tetapi anda sudah pun berada di anjung kuasa.
Kalau di Kedah tu anda dah berada di Mentalun. Rumah Mentalun besar, anda makan sedap. Dijamin oleh kerajaan, gaji besar. Tak habis-habis dengan masalah tentang siapa betul, siapa salah. Jalankan tugaslah. Ada pegawainya, ada siswa kerajaan negeri, ada angkatan negeri, ada engineer negeri. Bincang. Gunakan dewan itu. Sebab itu, tuanku mengatakan, ketepikan masalah politik. Bersatu memikirkan macam mana nak menyelesaikan masalah COVID dan ekonomi rakyat. Itu yang dimasukkan oleh istana. Tapi mereka tidak pandang semua tu. Saya kata, saya berkeyakinan lah. Duli-duli yang Mulia Raja-Raja Melayu tentulah mereka kecewa melihat keadaan negeri yang ditadbir oleh orang kita, tetapi bertarabur lagi, masih lagi terjebak dalam politiking. Yang rakyat nak tahu apa untuk kami. Bukan nak tadah duit. Rakyat bukan nak jadi peminta sedekah. Rakyat nak berusaha, tapi berilah mereka panduan. Anda bijak pandai, sebab itu anda kata anda pemimpin. Ini masalah sebenarnya yang saya lihat, kepimpinan yang ada di negara kita, mereka yang menjadi pemimpin tidak tahu bahawa diri mereka itu pemimpin. Itulah keadaannya saya. Dan saya tak tahulah kabarnya dah habislah Dewan Bersidang. Hampalah rakyat kali ini. Sebagaimana hampanya kita dengan kedudukan di Parlimen hari ini. Hari ini adalah hari terakhir untuk minggu kedua Parlimen bersidang. Dan kita tak dengar lagi. Tak dengar pun lagi peruntukan-peruntukan untuk rakyat. Tak dengar lagi apa peluang-peluang yang akan dibuka, bagaimana kerajaan, macam mana pimpinan menyantuni. Apakah kerajaan hari ini akan menjadi kerajaan yang gagal lagi? Ini gambarannya saya lihat. Sebab di Parlimen akhirnya orang ni buat laporan polis, orang ni buat laporan begini, orang ni buat kenyataan media dan sebagainya. Tidak disantuni masalah rakyat. Dan pimpinan kadang-kadang bila ada masalah, cuba lari dari masalah dan okey, saya akan beri jawapan bertulis. That is not the way. Menteri Sains Teknologi, Menteri Kesihatan, bila ada wakil rakyat bangun bertanya, jawablah secara tuntas. Menteri Pembangunan Wanita, Rina Harun, jawablah perancangan kamu macam mana. Sedangkan kita tahu jumlah macam mana ini keganasan rumah tangga berlaku pada wanita. Bagaimana anda nak menangani? Berapa ramai warga kita yang menjadi anak yatim piatu, tempat menggantung hilang, mak bapak dah meninggal, kesan dijengah oleh virus corona. Tapi anda sebagai menteri, anda buat apa? Berilah pengumuman sesuatu dan mintalah kelulusan dari Parlimen. Kalau perlu, saya sebagai Menteri Pembangunan Wanita dan Haiwan Keluarga dengan ini memohon, kalau boleh agar diberi peruntukan begini. Sepatutnya begitu. Bukan jawab swab under the carpet. Saya tengok tadi Menteri Sains Teknologi bila bercakap tentang vaksin, orang tanya lain, dia jawab lain. Akhirnya dia kata kita sedang mencipta vaksin kolera. Ini bukan zaman kolera, ini musim vaksin virus corona. Aduh, letihlah saya. Sebab itu saya katakan, untuk keadaan begini tidak mungkinlah untuk UMNO bersatu dengan parti PBM. Tak mungkin mereka bersatu. Sebab kesannya saya melihat kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh pimpinan daripada bersatu. Contohnya timbalan Presiden PBM, Menteri Belia dan Sukan Faizal, bila dia mengatakan bahawa dia ada bimbang kalangan tertentu yang dulu menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin, cuba mempengaruhi keputusan-keputusan yang amat pada menteri. Dan ini menimbulkan persoalan, apakah beliau menuduh UMNO? Tentulah dia menuduh kalangan yang maksud itu adalah ada kaitan dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Najib dan sebagainya. Jadi saya melihat bayangan yang dilontarkan oleh pimpinan bersatu, mereka macam tak puas hati, macam ada dendam. Saya tidak nampak ada sinar untuk menghentikan perbalahan antara UMNO dengan PBM. UMNO dah berlapang dada pun masih lagi cara mereka menyantuni, tuduh menuduh, kluster mahkamah lah. Ya begitu juga bila Presiden UMNO mencalonkan supaya speaker diberi kepada Datuk Azralina Osman, dipangkah bagai nak rak. Kemudian supaya timbalan speaker Datuk Ahmad Maslan, terus dituduh kluster mahkamah lah, itu inilah, konon ini stand bersatu lah. Saya nak bercakap terus terang lah, PBM tu bersih sangat ke? Cuma orang tak nak buka file je. Sebab itu saya katakan,
dalam keadaan perbalahan, dalam keadaan suasana ini, sudah sampai masanya SPRM buka fail lah. Bukalah fail setiap mereka. Jangan lagi ada takut ataupun apa segan, tak perlu. Jangan fikir ada master politik yang mengacu-acukan. Jangan. Kalau rasa mereka bersalah, bawa. Sebab peja pun jangan lupa. Jangan menuduh orang aja. Begitu juga ini mereka yang tak ada jawatan dalam Bersatu pun ada juga, bukan tak ada. Jadi no one is clean lah. Tidak ada siapa pun yang bersih sebersih-bersihnya, sesuci embun pagi. Kita manusia tidak lari daripada melakukan kesilapan. Jadi tak perlu nak disinggung kluster mahkamah. Semua orang tahu kenapa kluster mahkamah itu, kenapa bagaimana pimpinan UMNO diseret ke mahkamah. Ini cerita yang bukan lagi rahsia. Pimpinan UMNO diseret ke mahkamah kerana dendam politik, lebih tak ada. Sebab mereka mahu mematikan karier. Jadi bawa ke mahkamah supaya diadili melalui penghakiman mahkamah terbuka. Perbicaraan belum selesai, maka mereka tetap melobi ataupun mempengaruhi fikir rakyat bahawa itu bersalah. Macam Claire Newcastle lah. Dan lompat dan lemparnya bom, lari pergi ke England. Jadi ini keadaannya saudara. Saudara Mazlan Ramli, dah jadi kerajaan kong kali kong, rakyat jangka jatuhnya PN, jadi kerajaan keluarga masyarakat, tapi nampak makin kusut. Memang saya tidak nafikan saudara Mazlan Ramli, saya tidak nafikan, saya melihat keadaan yang begitu. Keadaan hari ini dah jadi kelang kabut sungguh, segala-galanya. Malahan saya rasalah dalam keadaan begini eloklah untuk awal keberadaan yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri berada di anjung kuasa di Sebidana, bongkar habis semua sekali lah. Seret semua sekali. Biar kita melakukan clean up. Dah tak boleh terbendung lagi dah keadaannya. Sebab singkap satu. Jadi tak selesai. Yang lompat parti. Yang tapi akhirnya UMNO juga yang terpalit. Ahli-ahli parlimen UMNO pula tu yang ada di parlimen lebih meletakkan kepentingan diri, bukan masalah rakyat. Jadi akhirnya orang melihat Barisan Nasional dan UMNO ini merosot dari segi sokongan rakyat, merosot dari keyakinan rakyat. Jadi sebab itulah saya ingin menjelaskan kenapa Yang Berhormat Mulia Tengku Razali merasakan bosan untuk terus menjadi sebagai pengerusi Majlis Penasihat UMNO. Saya lihat kenyataan daripada Datuk Mustafa Yaakob, Siswa Agung UMNO veteran. Sebab beliau macam saya juga. Beliau menyatakan, iaitu Siswa Agung veteran UMNO Datuk Mustafa Yaakob, dia kata perletakan jawatan Tengku Razali Hamzah sebagai pengerusi Jemaah Penasihat UMNO berkait dengan Majlis Tinggi parti itu yang tidak memberi sebarang garis panduan kepada jawatannya untuk bertindak dan berfungsi. Benar. Malahan setiap apa yang dilontarkan, apa yang dinasihatkan, tak pandang. Berhati-hati dengan PAS, tak pandang. Akhirnya kita terperangkap. Muafakat Nasional gagal. Berhati-hati dengan Parti Pribumi Bersatu ni, tak percaya. Tariklah sokongan, tak mahu. Masing-masing nak menjaga diri masing-masing. Jadi menurut kata Datuk Mustafa Yaakob, Yang Berhormat Mulia Tengku Razali meletakkan jawatan berkenaan kerana alasannya kecewa dengan parti yang tidak melaksanakan keputusan Perhimpunan Agung UMNO PAU 2020 untuk menolak kerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Itu dia punya intinya. Jangan kata tuduh tak dapat jadi Perdana Menteri. Orang yang menuduh begitu, orang yang tak dapat mengkaji secara mendalam. Dia kata walaupun jawatan itu tidak berperlembagaan, memang jawatan sebagai pengurusi penasihat UMNO tidak ada dalam perlembagaan UMNO. Tapi ianya satu penghormatan. Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO menghormati beliau. Dan sepatutnya apa yang beliau lontarkan dihadamkan, dipikirkan. Ini tidak. Jadi beliau dijadikan seperti kupang tembaga. Kalau saya pun saya letak jawatan. Dia katanya setahu saya Kuli telah melantik beberapa orang ahli dalam lembaga itu. Saya juga tahu mereka pernah mengadakan mesyuarat. Dan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali pernah memberitahu saya, ini kata Datuk Mustafa, bahawa Majlis Tinggi tidak memberi sebarang garis panduan kepada lembaga itu untuk bertindak dan berfungsi. Kalau majlis disiplin, ada dia punya fungsinya, ada dia punya garis panduan. Ini tak ada garis panduan.
Jadi mungkin kat itu jugalah kata yang bahagia Datuk Mustafa Yaakob, yang buat mula Tengku Razali meletak jawatan. Jadi saya kena ingat Datuk yang buat mula Tengku Razali Hamzah meletakkan jawatan sebagai pengurusi Jemaah Penasihat berkuat kuasa Isnin lalu. Beliau meletak jawatan kerana kecewa dengan kepimpinan UMNO yang merestui perlantikan kabinet daripada anggota kerajaan yang gagal sebelum ini. Itu sebenar-benarnya. Bila kita bercakap, orang tak nak percaya. Kalau saudara jadi Tengku Razali pun, tentulah saudara akan kecewa bila pandangan dan nasihat tidak mau diterima pakai. Okeylah dah lantik Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Okeylah, kita sepatut sokong dia. Beliau pun tidak ada masalah. Tetapi apabila perlantikan 70 orang menteri dan timbalan menteri, dan ini tak ada perubahan, sama aja, dan masih lagi dilihat bersama-sama dengan Parti Peribumi Bersatu yang kita tahu saban hari lain tak ada kerjanya nak mengerjakan UMNO, dan mereka ada dendam yang tersirat. Kemudian lantik pula Presiden Parti Peribumi Bersatu ni sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara yang kita dulu dah tahu gagal, dan bertaraf menteri dan sebagainya. Tentulah dia terasa hatilah. Tapi saya tak tahulah apakah Yang Muhammad Perdana Menteri ada berjumpa dengan Tengku Razali. Saya yakin tidak ada. Kalau ada, tentulah tak sampai segitu rajuknya. Dan akhirnya beliau merasakan sudah sampai masanya semangat wibawa UMNO itu dikembalikan kepada UMNO yang asal. Itu cerita sebenarnya, saudara. Sebab itu sekarang ni sudah ada ditumbuhkan itu Pekembar. Penaja Pusat Pekembar UMNO 1946. Kabarnya telah ditubuhkan. Ini sususan daripada gagasan Ahli Parlimen Go Musang untuk menghidupkan semula UMNO asal. Akhirnya itu masalah, saudara. Dah cantik dulu kita. Sebab itu saya katakan, waktu kita di luar kerajaan, kita jadi pembangkang, dah elok dah. Kita dah mula menimba pengalaman. Warga UMNO dah tahu diri, dah sedar diri bahawa kita ni kalah, dan kita harus membina kekuatan semula, membuat penyatuan ummah, menyatukan sama antara UMNO dengan PAS. Tetapi kita meredakan perpecahan. UMNO sendiri pun terperangkap. Ahli Parlimen UMNO begitu mudah terperangkap dengan silau dalam kilauan. Dengan jawatan yang ditawarkan scheme of thing, dapat jadi menteri, berlumba-lumba, hanya memikirkan soal kepentingan diri. Alasannya kalau jadi menteri boleh bantu rakyat. Sejauh mana? Sejauh mana kawasan yang diwakili oleh menteri-menteri daripada UMNO ini dan telah pun melaksanakan secara tuntas untuk rakyatnya? Saya nak tanya, mana kawasan-kawasan yang timbalan menterinya datang daripada UMNO yang menyantuni rakyatnya? Zero. Saya cakap terus terang. Sebab saya mendapat kiriman, sama ada daripada Kota Tinggi ke, sama ada daripada Tinggi Johor ke, sama ada di Pahang ke, yang jadi GSC dan sebagainya. Jadi jawatan GSC itu bukan untuk membantu rakyat. Tak ada, untuk mendapat gaji besar. Akhirnya Yang Muhammad Tengku Razali merasakan dalam keadaan begini tidak ada semangat kejituan, meletakkan kepentingan diri. Sebab itu menurut jurucakap pada gagasan Pekembar ni, iaitu Datuk Seri Abdul Rahman Maidin, terdapat jawatan kuasanya terdiri daripada Nur Ali Nordin, Nur Halim Hashim, Amirul Ismail dan Abdul Muiz Jaafar Tani. Dan mereka mengambil inisiatif ini demi kepentingan rakyat. Sebab merasakan bahawa melihat rakyat semakin tertipu oleh percaturan politik mereka yang berada di anjing kuasa sekarang ini. Mereka dapat jawatan daripada UMNO. Yang melompat tak usah cerita lah. Macam katak, macam kera, macam lontong perangainya tu, itu okey lah. UMNO dah terima. Sebab itu dari awal lagi saya menyatakan bahawa saya tidak bersetuju UMNO untuk menjadi kerajaan dengan kedudukan kita cuma ada lebih kurang 38 kursi saja. Daripada asalnya kita menang 54 kursi, mereka melompat, bertambah kecil. Kita menjadi semakin kecil. Dalam kita kecil ini ada pula berlaku pengkhianatan, ada berlaku lompat melompat. Sebab itu yang Muhammad Presiden UMNO menyatakan bahawa beliau tidak akan lagi mudah percaya untuk bekerjasama dengan parti-parti lain yang tidak ikhlas. Syukur kerana bahawa parti-parti itu mengabaikan kepentingan parti, rakyat dan negara seperti UMNO. Yang menurut Datuk Seri Zahid, dia kata sebarang kerjasama yang terbentuk perlulah berpaksikan kepada analisis mendalam
tentang manfaat kepada Malaysia dan masyarakatnya. Ini tuntutan yang harus dilakukan. Benar saudara. Kita UMNO ini sekarang ni semakin teruk. Ingatkan bila dah ada Perdana Menteri daripada UMNO tu, maka sayap UMNO tu berkembang. Betul, UMNO sudah pun dilihat menjadi mentadbir, dianjung kuasa di seperdana. Tetapi saudara jangan lupa, the price is too high for UMNO. Nilai harganya terlalu tinggi untuk mengizinkan UMNO menjadi terlaju di anjung kuasa di seperdana. Sebab rakyat melihat sandiwara politik masih terus diperlihatkan. Dan sandiwara politik itu dilihat terdiri daripada persembahan para badut-badut yang membuat lawak bodoh. Yang buat lawak bodoh pun tidak kelakar, saudara. Menteri-menteri yang ada tu, saudara lihatlah sendiri. Saya bukan apa nak menuduh sebagai, cuba lihat. Ahli Parlimen UMNO dilantik sebagai menteri wilayah. Apa jadi? Yang kita hendakkanlah perjuangan rakyat. Dengar dia dekat dekat Parlimen tadi semalam berbalah lagi tentang pembangunan Kawasan Baru. Yang lain tak ada gambar dia yang naik besar. Jadi inilah saya katakan lawak-lawak yang rakyat semakin jelek. Akhirnya orang kata itu menteri UMNO lah. Kena kesan pada UMNO. Ternyata bahawa pelantikan Datuk Ismail Sabri, dia tidak mampu menghentikan polemik dan krisis politik yang berpanjangan. Dia tak mampu menyelesaikan masalah UMNO dengan PBM. Bila dia dilihat akur, memang pun saya dah bercakap bahawa dalam keadaan sekarang ni kedudukannya dalam keadaan rapuh, tak dilayan apa PBM ini, maka akan runtuh kononnya. Tapi kalau dia bijak, kalau dia menyantuni bagaimana rentak politik berpencak bersama-sama dengan nasihat daripada Datuk Seri Najib, nasihat daripada Yang Muhammad Tengku Razali, nasihat daripada Presiden UMNO, dan okey menyantuni buat satu jajaran baru dengan pimpinan daripada PKR, dengan DAP, dengan Amanah. Saya rasa beliau akan kekal, tidak ada perlu ketakutan, dan teruskanlah, laksanakanlah visi yang selama ini diperjuangkan oleh UMNO. Walaupun kita adalah orang yang paling kecil, jumlah yang sedikit, tapi tidak. Jadi terperangkap dengan itu, dia diburu oleh bayang-bayang ketakutan. Kalau tidak menyantuni kehendak daripada PBM, maka beliau akan tumbang. Sebab itu bagaimana kata Tajuddin, dalam tempoh 30 hari. Kalau tak menyantuni, maka beliau akan tumbang dan kita akan dapat lagi Perdana Menteri baru. Jadi ini antara orang-orang yang diburu ketakutan. Mereka yang diburu oleh bayang-bayang sendiri. Saya melihat bahawa harga terlalu mahal yang dibayar oleh UMNO kerana menghantar Yang Muhammad Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Akhirnya apabila beliau gagal melaksanakan impian dan harapan UMNO, impian rakyat, maka UMNO terpalit. Jadi dalam keadaan ini, apakah wajar UMNO bergembira hanya kerana Perdana Menteri datang daripada UMNO? Wajarkah kita? Sedangkan masalah COVID tak selesai, masalah rakyat belum dapat disantuni. Elemen macam mana nak laksanakan pembangunan, boleh dah buat pengumuman dah cantik, tapi bagaimana dia punya agensinya, aturan macam mana saluran makanan, saluran bakul makanan, bantuan prihatin rakyat tak sah lagi. Bagaimana dengan kumpulan wang simpanan pekerja tak sah lagi, moratorium tak sah lagi. Sebab kalau sebagai Perdana Menteri, you have the power. Waktu itu panggil. Jadi keadaan beginilah. Betul, UMNO berjaya menjadi Perdana Menteri Malaysia sebelum PRU 15. Itu memang kita terima. Hakikatnya dalam kalah selepas beberapa lama, akhirnya sebelum PRU, UMNO berjaya menjadi Perdana Menteri. Tapi kita menjadi Perdana Menteri yang dibenci oleh rakyat. Kita dipertikaikan bahawa kita seolah-olah melakukan rampasan kuasa. Kita seolah-olah menentang amalan demokrasi. Demokrasi majoriti mentadbir yang minoriti. Kita kena menerima hakikat. Itu pasal saya yakin Yang Muhammad Tengku Razali tak boleh menerima keadaan begini. Sebab beliau khawatir bahawa akhirnya nanti kesucian UMNO ini akan dipertikaikan oleh rakyat. Dan saya kena ingat, pada mulanya orang dah suka dah. Jadi saya melihat secara terus terang, secara peribadinya, saya khawatir Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri mengulangi apa yang terjadi pada Tan Sri Muhyiddin. Peringkat awal semua orang sayang, maka digelarlah Abah. Begitu juga Datuk Ismail Sabri. Abang Long lah, itulah mula gelaran. Wujud pula dia ini apa? Ini adalah kerajaan ini, kita sebagai satu Malaysia, iaitu sebuah keluarga. Cantik. Tapi laksanakanlah sebagai sebuah keluarga. Bila dah keluar sebagai sebuah keluarga, kenal pasti siapa ayahnya,
Siapa abang longnya, siapa kakaknya, siapa adiknya, siapa induknya, dan apa yang perlu dilakukan. Dalam keadaan negara sekarang ini, rumah sebuah keluarga ini dalam keadaan susah. Sebab ramai yang sakit, macam mana disantuni? Lantiklah orang yang betul-betul. Ini main borong balik. Jadi kecewalah orang. Dalam keadaan begini, saudara, saya tak boleh salahkan kalau rakyat, terutama anak-anak muda, mengambil keputusan mereka menghukum balik kerajaan. Saya tidak nampak sinar, walaupun pimpinan setengah pimpinan UMNO begitu yakin boleh menang. Saya tidak nampak. Sebenar-benarnya apa yang terjadi hari ini, kita memberi satu modal paling ampuh kepada parti pembangkang untuk menekan kita balik. Jangan lupa, betul kita dah menandatangani MOU, tetapi dengar tiap-tiap kenyataan. Apa kata Mat Sabu, apa kata Lim Guo Eng, apa kata Anwar Ibrahim, apa kata pimpinan dalam PKR, apa kata pimpinan dalam Amanah, dengar apa kata Khalid Samad. Mereka okey, setuju menandatangani MOU, tetapi bukan satu blank check untuk memberi sokongan. Artinya mereka boleh menarik sokongan pada bila-bila masa. Dalam waktu yang sama, dalam kelambu kita masih ada lagi ular yang tunggu masa nak membelit kita. Sebab dia nak membelit tu bukan dia nak berkuasa, dia nak balas dendam. Ini keadaannya. Dan dalam begitu, nak minta, apakah Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri sudah menyantuni minta warga UMNO membantu beliau? Tak dengar. Bagaimana saluran-saluran bantuan untuk rakyat itu digunakan UMNO bahagian, UMNO cawangan sebagai vehicle? Tidak. Jentera-jentera kerajaan dilihat masih lagi penuh dengan birokrasi. Dalam keadaan begini, rakyat terus hidup dalam keadaan yang terlalu tenat. Betul, saudara, keluarga 69 lah, saudara Mat Hamri Ayah. Ini keadaan sekarang ni. Saya berharap mudah-mudahan dalam waktu terdekat ini, sedang Parlimen masih bersidang lagi, kita tunggulah supaya Parlimen hari Isnin nanti ada sesuatu untuk rakyat. Rakyat menanti dengan penuh pengharapan persidangan Parlimen. Untung nasib rakyat dibela, untung nasib rakyat dibicarakan, dicari formula. Apa caranya? Jangan lagi berantakan orang tu orang ni, masih lagi politik. Kita bincang lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.